Amin, duduk, tepuk tu, saya berdiri, saya lama. Faham ke tidak? Okey. Yang kedua, ini perahu perkahwinan bagi bagian ni. Kena pastikan bahawa pasangan yang jadi calon yang jadi pasangan hidup kita tu orang yang akhlak mulia, akhlaknya mulia, baiklah, baik. Kita tengok orang dulu punya berakhlak yang perempuan kalau dia pergi sajikan minuman orang pergi nak tengok dia ni berisik, punya lembut, kata lagi apa, dalam pulang ni tapak tangan tak kuat, tak nampak tak kuat, tak ada. Pipi ni tidak bertentangan dengan mata, tidak bertentangan dengan rombongan. Sampai orang kata kepada bapak dia teliang. Itu bahasa kita lagi. Teliang ni maksudnya orang yang tidak boleh memandang depan 90 derajat. Jadi betul. Di antara yang teliang adalah askar. Askar yang boleh depan teliang. Dapatkan pada sangat. Tengok lepas. Okey. Akhlaknya cakap bagus. InsyaAllah kalau kita dapat pasangan hidup ni, itu dua aja buat akhlak boleh Allah, alhamdulillah. Kalau panggil suaminya apa? Itu akhlak boleh. Yang panggil lebih kurang. Tapi kebetulan untuk pasangan ni dia berubah mengikut jangka hayat. Macam biasa dalam salam. Mereka mula abang. Ya, itu orang dulu bila ada anak faham. Apa dikenalkan ayahmu, makmu, lebih kurang itulah. Ayahnya kamu, tapi faham. Tapi sekarang dia dah ubah standard dari kualiti bahasa aku. Dapat anak, abah, tapi faham lah. Abah, kalau yang ini dia panggil mama, umi, itulah. Jadi dia bukan maksud mau dia. Perempuan tu maksud itu bahawa dia cuma panggilan dia tumpah. Abah, tengok anak ni. Suami pun faham, abah tu bukan dia apa, dia adalah suami. Sebab bahasa Melayu kan kurang benaran kata. Jadi dia guna untuk pelbagai makna. Faham tak tak? Abah, tapi saya nasihat yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya. Kita kekal panggilan abang tu sampai mati. Itu yang terbaik. Kekalkan panggilan abang tu sampai mati. Ini orang perempuan yang dah terbesar. Yang tersebut abah kalau balik nanti tukar balik. Abang, sebentar. Bila kamu tukar, inilah kebaikan yang menghadiri seminar rumah terpanjang. Saya dah beritahu. Sebab panggil abang dengan panggil abah itu lebih. Dari segi kemerduan, dari segi kemanisan mendengarnya. Sejuklah orang buat. Sejuklah. Oh tidak sejuk. Tak sejuk panggilan ni baru. Panggil abang. Abang. Saya sampai sekarang sejuk. Panggil abang. Sebab saya memang kita guna kaedah dari awal orang kiri diharamkan. Haram yang tidak buat dosa. Ingatlah jika kita mendapat anak diharamkan memanggil abang ini abah. Ingat? Diharam. Saya buat itu dulu. Tidak tahu saya punya abah. Saya kok hang abah. Diharamkan. Jangan begitu. Dan isteri kita minum. Misal, ini adalah akhlak. Tapi bukanlah panggil orang berakhlak. Ada. Jangan salah. Panggilan tu. Ni orang main makan. Berakhlak. Ni orang tu buat minta apa? Itu tidak berakhlak. Lebih orang salah. Itu caranya. Berakhlak mulia. Layak lebih kurang untuk semua. Ini minumannya apa? Minum. Itu akhlak. Ini tidak. Suka. Bahkan kopi. Orang tua ni minum tak habis tadi dah minum lah. Aku ni tak ada berjalan untuk jawab minuman ya. Nanti kena kecimanan aku tahu. Seminta kalau kena kecimanan pun yang kecimanan itu aku bukan kamu. Yalah nanti kena potong kaki. Kaki aku bukan kaki kamu. Itu sambil panjang sedang. Orang lain kali kalau banyak minum kerak-kerak nanti kena manis.
Kalau abang nak kopi, tak apa, tapi tidak ada gula tau. Kan dia cantik sikit daripada lu. Peleceran, hamburan kata-kata yang menyakitkan telinga mendengarnya. Baik, akhlak mulia. Kufu, itu pun penting. Ini kufu saya nak alih. Kufu ni sunat. Kita kalau kahwin dengan orang sekufu ni sunat. Kufu ni bahasa muda, sepadan dengan kita. Kerana ada ciri-ciri persamaan. Ciri-ciri persamaan. Doktor kahwin dengan doktor tu kufu. Doktor kahwin dengan doktor adalah kufu. Pensyarah kahwin dengan pensyarah kufu. Cikgu kahwin dengan cikgu kufu. Tukang masak kahwin dengan chef kufu. Tukang masak kahwin dengan chef. Betul tak? Itu kufu namanya. Tukang kebun kahwin dengan orang padat kebun. Orang tu tak kahwin dengan apa? Tukang kebun kahwin dengan cleaner. Dia bukan mesti jawatan sama. Macam saya qadi kahwin dengan qadi tidak. Askar kahwin dengan apa? Askar juga. Bukan semua lah. Kupu ni maksud kalau boleh dapat itu boleh. Sebab dalam konteks jawatan kita dapat kahwin dengan dia faham apa pekerjaan tu sebabkan tidak ada masalah dalam kerja. Boleh sekali boleh tak ada masalah. Tapi kalau boleh sekali orang tak faham dia. Bagi yang sesuatu yang orang malam tidur malam ni mana? Telefon guru ni. Bang nak malam ni, jangan malam ni. Baru nak buat. Jangan itu. Tapi tak ada pembunuhan lah. Kau ni bunuh kalian ni. Abang biar dia bunuh. Dia biar. Itu orang tak faham kerja apa saya. Besok lah biar. Tak boleh ni kerja orang. Alah. Pergi main pun mati dah. Besok lah kerja. Pergi main pun mati dah. Besok lah kerja. Tak boleh nak buat report benar. Kalau bagi anak buah abang buat lah. Tak boleh dia kerja abang. Abang ni apa ni malam Jumaat ni? Kan dia boleh buat pada porak-porak. Kamu tahu lah kerja aku polis. Saya tahu lah. Takkan orang boleh polis. Apa sahaja. Bahaya. Tapi kalau dia faham. Terang-terang orang tak faham kerja. Dia pun bunyi tengah malam. Mana abang? Ada pembunuhan. Nak pergi lah ni. Bunuh dua orang nanti. Kalau isteri abang tak apa lah nak buat kena kerja abang begitu. Abang, baik-baik bang, jaga diri baik-baik, jangan tertembak. Nanti saya menjadi jelak. Itu isteri yang faham. Tak faham, habis kong. Itu dah kong. Kong ikut. Saya ambil kata saya tak tahu. Dia orang kata kong tu adalah ikut. Tapi kalau singkong, benar memang. Kemudian itu kalau tiga ni ada peraturan insya-Allah mau tengah bayar. Jangan pergi siapa jadi Allah Taala. Dan Rasul. Kemudian kita beri tambah tiga lagi. Ini sebagai yang kalau kereta itu kosmetik, apa? Aksesori kosmetik. Kan kereta kosmetik hilang. Aksesori. Ini tiga ni, ini ekstra sejarah. Kalau isteri kita mengerti agama akhlak mulia kubur, tiba-tiba dapat isteri yang cantik, itu ekstra. Bagus itu, cantik. Okey, berharta, anak jutawan, bagus. Bekerja yang tidak bagus. Tapi kalau dapat isteri A, B sampai C ada, A, B, C bawah ada, tak apalah, itu boleh bayar lah. Tapi kalau ada A, B, C bawah tu, ini alhamdulillah ekstra. Okey. Demikianlah orang perempuan pun semua lah. Kalau yang dia dapat suami mengaji agama, insya-Allah agar mendengar akhlak mulia, insya-Allah kubu. Okey. Tapi kalau dia pakai sabun, apa dah? Suami tulang yang tampan, orang suami cantik. Kalau suami cantik, masalah dia tidak tahu bekerja. Kalau cantik, apa lah kamu ni? Ada orang tu lah. Suami cantik jadi gitu. Saya biasa cakap dengan orang lelaki cantik ni, kadang tahu. Satu saya jadi paling tahu. Saya malam-malam pergi bawa polisi tak keluar. Malam tu dapat laporan tak tepat. Tak ada. Laporan tepat tapi info ni tak tahu dia pecah kerja orang tu. Lari
Macam itu kita tangkap. Lalu setelah tuan ni ada lagi tak tengok keluar ni, kat luar depan ni, sini apa dia? Dia tengok ada Bonan. Bonan pun juga orang boleh tangkap sebab dia bergerak apa? Menukar PL tu daripada lelaki jadi perempuan. Dia tangkap ada section kan? Elok je lah. Kita tak dapat ayam, ambil telurnya. Dia lebih kurang. Dia pun pergi kat Bonan tu, minta tolong. Ni siapa nama kamu? Diana. Kamu dia Diana. Padahal kau kan lupa. Dia bukan lupa. Kalau tunjuknya bukan Diana, tapi Martin. Begitu. Bukan Diana, tapi Martin. Oh ni salah. Apa salah saya? Orang lelaki semua perempuan. Begitu lah. Yang dia cakap. Oh, menjadi perempuan. Tidaklah, dari asal lagi. Boy, awak buat salah. Tak salah lah. Begitu. Saya pun bilang, apa ni? Bukan orang. Saya tengok lah sikit. Saya bilang, ni kasar ni. Oh, ni kasar. Saya pun buat salah. Saya ni, dia buat kamu. Bawa ke balai polis. Apa ni? Itu saya cakap dia. Pegang dia kuat-kuat. Lepas ke saya. Aku tak lepas ha. Bila tak lepas tu, dia terlepas. Cuba lagi no. Terlepas. Terlepas. Mau terlepas. Mau apa? Mau terlepas. Dia terlepas. Dia terlepas tu. Lah, tiba-tiba dia menjadi lelaki semula. Dia lari kuat, saya kejar dari belakang. Dia ambil kasut tinggi dia tu. Dia balik tak ada siapa elok. Kalau kena, malu saya tak semua. Wadilah kau ini dibalik dengan sepatu. Kau naik malu lah. Tapi saya pakai ilmu elok tak kena selamat. Ya kuat. Okey. Tuan-tuan, perempuan dalam hati Allah. Itu satu lah. Kita perang ini pastikan rumah tangga kita ini bahagia. Itu dokter penting. Berarti hormat beliau. Kemudian yang kedua, tanya pendapat orang ni. Tanya pendapat orang tu penting juga. Walaupun jelas dia nampak elok, akhlak semua, tapi tanya pendapat orang. Ada beberapa perkara tuan-tuan dengan saya beritahu. Tanya orang. Sebab orang dulu dia lebih makan garam dulu dari orang kemudian. Orang kemudian dia makan jampu. Karena jampu itu sudah ada garam. Betul. Orang dulu dia makan garam. Kan dulu, orang dulu sebab tu. Bidalam dulu aku makan garam dulu dah. Sebab orang dulu memang apa-apa garam. Dia makan buah pau pun dengan garam. Dia belum sempat buat sambal. Dia cicah dengan garam. Oh dah, tentu orang pula main garam belecak. Garam belecak. Buat cicah garam belecak. Colek. Jadi macam mana dapat ni? Dapat orang lain? Ni pakcik. Saya ni kenal satu orang. Maksud tanya berapa orang? Nak bagi banyak. Saya kenal satu orang. Siapa? Kamu kenal siapa? Itulah Azrina. Azrina mana pula? Azrina masuk. Dia kerja apa? Dia kerja di ni. Apa pasal kamu kenal dia? Aku mau kenal dia. Cantik sikit. Lagi dia kerja pendapatan tetap. Budak mana? Dia kata silap budak Rompin tak pernah. Bukan dia Perak. Faham tak? Bukan Rompin. Pasal belajar jauh. Satu Malaysia. Jauh ke Kuala. Lagi kamu kenal apa? Itu saya yang pernah. Pakcik setuju kan? Pada pendapat pakcik sesuai lah saya tahu dia. Tanya orang tua ni dia kata pakcik belum dapat menjawabnya, tapi pada pendapat pakcik lebih baik kamu selidik dulu siapa ibu bapaknya. Kita contoh, tanya awak siapa ibu bapaknya. Kenapa pakcik suruh selidik ibu bapaknya? Yalah, tentu kenal ibu bapaknya pengedar ketum utara kau. Itulah nanti malu kamu walaupun dia cantik lebih kamu itu. Jadi pendapat orang tu kita kena pakai. Kenapa? Pakai. Tapi kalau orang ini hangau ni,
Sangau, Bilang Tino, Sasau, Wayang. Bukan bagi nak kahwin, saya nak kahwin. Macam tanya aku apa? Aku tanya nak apa? Lawan tak tanya apa? Itu masalah. Jadi kita tanya apa? Kadang-kadang orang minta kahwin, kita kahwin, tak lah. Tak. Tu bersih. Ada semua orang terpukau dengan cantik. Cakap lagi. Dengar soal dia tu, elok ke tidak? Tak. Nak kahwin. Apa pergi Minang, soal dia dengar. Orang tak belanja. Belanja sekarang 15,000, 12,000. Tiba-tiba tak belanja 2,500. Murahnya. Kata oleh pertuanan belah perempuan, sajalah kami nak pergi pada sini, kami nampak anak tuan abang, kami berkenan, kami tak kira harga berapa, tapi 2,500 itu tak apalah, jangan pergi sudah lah. Padahal 2,500 tak sesuai dengan kita, betul tak? Orang kata pada lagi, kamu ni dah terkenal ni, perempuan itu barangkali sudah ditebuk tebai. Hoi, zaman sekarang mana ada tupai? Jawab benar. Mana ada tupai tidak pernah dikenal lagi. Jawab benar. Mesti ada sesuatu yang kamu ni dengki aku. Aku orang baik, sebab tu bapak dia bagi murah. Kalau kamu 12,000 juga, suka hati kamu lah. Dia pun kahwin 2,500. Tak boleh malam pengantin. Rahsia kita kahwin malam pengantin. Masuk dalam bilik pengantin, dia boleh salam ke bini dah. Ini tu. Assalamualaikum. Sudah siapa? Apa kabar? Dah makan belum? Pasal dah makan? Tahu lah. Rahsia kenapa? Belanja daripada 12,000 tinggal 2,500. Rupanya esok tu jauh. Terkenal nyawa tu pandai-pandai. Saya tekankan ni, mungkin tak sesuai untuk kita dah kahwin, tapi boleh aman untuk anak-anak kita. Nyawa dulu. Budak tu pelajarannya bagus, kerjaannya tinggi, gajinya besar, rupanya cantik. Tengok pertuanan, jatuh kampung tak suka. Bukan tak suka sebab mereka baik, sebab mereka tak senang. Tak. Dia akan terbalik pada kita juga. Orang tak baik itu akan terbalik pada kita juga. Kalau terkenal, cek tu. Kemudian yang berikutnya, tuan-tuan, tanggung tiga, walaupun tak ada orang lain, iaitu persiapan dari segi spiritual rohani, iaitu persiapan dari suami isteri. Dalam konteks sekarang mau pergi khusus kahwin, khusus kahwin ini banyak membantu. Ada semua orang tak ada kesan. Tak kesan tu bagi orang yang pergi matanya jelek, otaknya lenang. Jangan tuan, memang dia ada dalam orang khusus, tapi matanya jelek, otaknya lenang. Dia ni orang koma. Dia koma tak boleh lah. Sebab tu orang kata tak kesan khusus kahwin. Cerai orang tu masa dia pergi khusus, dia tak ambil pelajaran apa yang dikhususkan pada ayah. Matanya jelek, otaknya lenang. Dia koma. Tuan-tuan tak koma, tuan okey, tak ada masalah. Jadi khusus kahwin ini dia banyak membantu. Itu buat siapa nak kahwin. Okey, diberitahu cara mana jadi suami yang baik, isteri yang baik, bersama rumah tangga, usaha keuangan. Saya tahu saya belum cara khusus kahwin dulu lah, sekarang saya kecil. Saya menunggunya tengok budak. Orang tinggi. Syarah tu bagi orang muda lah. Saya tak ada tua dengan. Tapi dah lama kecimpung dalam khusus kahwin dia sampai sama tuang menang tu punya orang ni semua. Dah lepas pergi dah semua pergi orang ni bila kahwin tu aku dah khusus nak pergi atas belah kahwin dah tu aku mau ini klik khusus repair rumah tangga rosak ada bang. Okey bagus. Doa budak-budak sekarang yang lapas akan nikah cepat okey kahwin khusus kahwin dia clear. Dia dulu aku nikah akan nikah Pak Imam lah, aku nikah akan nikah Masuk bin Ahmad dengan Adnan bin Said. Dia Assalamualaikum, aku nikah akan nikah Pak Imam dengan dulu
Gagang ni kumai. Gagang ni kumai. Punya cekap berat dengan gagang. Adli. Berapa nama Adli? Adli. Aku nikahkan akan nikah dengan Azrina dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Sah. Kadang-kadang dia cepat itu. Budak-budak Islam. Adli. Dia dengan aku terima nikahnya Azrina dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Coba. Pak Imam menjawab. Pak Imam kata, aku nikahkan akan nikah dengan Azrina dengan mas kawin yang telah kau sebutkan itu. Salah nikah. Salah nikah. So, itu dan dia boleh. Ini bijak dah bahawa dia boleh mana-mana dulu. Tapi orang tak dapat. Tapi kalau si teruna kata begitu, nanti lagi Adli, aku terima nikah Azrina dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. Pak Imam, aku terima, aku nikahkan akan nikah dengan mas kawin dengan Azrina mas kawin yang tersebut itu. Nikah itu adalah. Tapi kalau tunda nak nikah lagi yang buat itu, orang kata apa anak orang tu buluk. Biar buluk dan lawa sama siapa. Ya. Tapi nikah adalah sebab dia berlaku pertemuan antara hijab dan hijab dulu tak apa, kubur dulu pun tak apa. Sebab macam kita pergi jual beli, betul tak? Kita pergi jual beli. Ni saya jual barang ni dengan harga 100 ringgit, saya beli. Kenapa? Saya beli, saya jual. Kan beli, betul tak? B. Berikutnya kita pergi lagi. Sebab masa kita lalu selepas perkahwinan. Ini bagian selepas perkahwinan, saya senaraikan kepada tentara 20 sebenarnya banyak. Saya senaraikan untuk saya bagi sempat cekap datang Rabu Fatih boleh saya Fatih sampai pilihan. 20 pun banyak lah, banyak sangat tu. 20 pun banyak sangat. Orang Kedah pun banyak sangat ni. Banyak tak tengok. Ada orang Kedah banyak sangat tu banyak tak tengok. Okey, sebab perkahwinan kalau kita ada benar-benar ni 20 ni tak semesti ada semua, tapi kebanyakan ada dalam rumah tangga kita. Siapa bahagian? Yang pertama, hang ada wajib betul melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan perkahwinan. Secara umum tanggungjawab lelaki bagi nafkah. Bagi nafkah pada isteri. Makan minum pakaian tempat tinggal. Ini yang asasi. Yang ekstra tu beli ada oksigen. Oksigen nak tahu ada mana. Saya umumnya ada oksigen. Tapi kita tak tahu tak terpenuhi. Saya ni hobi saya pergi kerja kita. Betul kita tahu. Ni suruh dia bawa apa nak launching online. Tapi beli tapi tahu. Bila kita ni orang kenal kita, businessman kenal kita, dia semua ni. Saya tak mana, dia semua ni juga. Saya memang kenal, dia semua ni kenal. Dia orang tu lah. Naik kolom. Itu restoran. Jadi, orang lelaki, kalau dia suami, nafkah tu tanggungjawab dah. Kalau dia tak abai, orang tengah bahagia. Apa ramai kerja orang tengah kerana suami mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah. Batin Nabi batin. Saya cari yang tak tengok. Batin dengan orang istilah orang lain. Tak ada lah. Tanggungjawab batin tak ada. Saya cari yang kita. Kita tak ada. Kita minggu hantar tak. Batin ni saja orang kamu batin mereka. Istilah mana. Tapi dah orang dah faham kita guna istilah tu. Nafkah batin. Nafkah zahir. Zahir tadi lah. Maka minum biar tinggal. Nah bagi yang kemampuan kita. Secukupnya. Dalam kitab mereka tersebut, orang lelaki dia ada 3 jenis. Yang pertama kaya, yang kedua sederhana, yang ketiga miskin. Kalau lelaki kaya, dia kena bagi ni, guideline tentang yang kita tahu ni. Dia kena bini dia makan sehari 2 cupak. 2 cupak wah. Dah, bini dia tak mau makan, dia bagi sehari 2 cupak wah. Yang sederhana 1,5 cupak. Yang apa nama? Miskin, 1 cupak. Kenapa miskin itu sekali? Itu isteri support sekali. Ini yang boleh mampu bagi. Yang kaya, macam sini, penjara tu dia pakai 2 cupak.
demi dapat makan 2 cupak lagi. Kalau dia tak makan, semua makan. Tapi kalau dia tak makan, 1 cupak jadilah. Itu dapat. Tapi kalau dia 2 cupak, belum cukup lagi. 2 cupak. Yang sederhana 1,5 cupak. Yang miskin 1 cupak. Lauknya pula, sekarang panggil idam. Idam tu tu. Batong panggil idaman. Idaman. Mana satu idaman daun. Idam. Lauknya pula bersesuaian dengan cupak tadi. Jadi kalau 2 cupak, lauk yang sesuai lagi. Lauk yang rosak. Sebab kedai ni ada rosak. Rosak ni pun dia orang tu lah. Kalau ikan yang sesuai dengan orang kaya, sesuai. Ikan tsunami, daman tapi daman kiat lagi tadi. Sebab dia kaya. Tapi orang kaya lah makan hang murah-murah. Orang miskin makan hang mahal, sebab tu dia tak kaya. Orang kaya dia makan murah, sebab tu dia kaya. Yang ni kaya makan murah-murah, kalau makan mahal tak kaya. Okey. Kemudian layan dan isteri. Tengok juga, layan baik-baik. Orang suruh Nabi Muhammad, layan baik-baik, cakap elok apa semua dan sebagainya. Jaga kebajikan. Orang perempuan pula, tengok juga dah senang. Taat pada suami. Suami suruh buat yang ada lawan. Walaupun dia suruh banyak, pokok kelapa. Tapi mana ada suami sebilang itu? Okey, buat. Orang perempuan ni sebab dia panggil suka mendapat itu. Suami suruh kan tahu-tahu. Senang-senang kan, suruh buat kopi. Susah buat kopi. Tak ada. Tapi melawan tu. Dia tak ada. Mau ni lawan apa? Tak masuk syurga. Mawak kita. Mau ni lawan apa? Tak masuk syurga. Betul tak? Apa kamu tak duri yang syurga? Jawab lagi. Itu yang syurga. Apa kamu belum tentu boleh tak? Bayang tidak tak? Kalau dia mau masuk mata, boleh jumpa dia di sana. Itu dia. Kemas dengan isteri. Okey. Taat. Rekan-rekan, banyak-banyak. Yang kedua, menyayangi pasangan. Ini adalah sama-sama. Suami saya, isteri saya bahagia. Rumina, ya bang. Kau sayang aku tak? Sayang bang. Abang sayang ke saya? Sayang. Mana kunci abang sayangkan Mina? Lihatlah dia dengan terkena bukti dia. Isteri pun selok dengan betul abang sayangkan saya. Mana bukti abang sayangkan saya? Tanya lagi lah. Lihat anak-anak kita dalam kelambu. Tengok dah boleh awak. Sayang kat mana? Okay. Contoh saya bagi tepat orang. Tepat. Sebab jasa orang perempuan tu melahirkan anak untuk kita. Teruk dia nak gue. Tapi bila anak, bini tidak. Itu yang jom. Bini tu kau aku anak punya nama gue. Keluar berbeza. Aku boleh berbeza, tapi dia tak kata anak. Betul tak? Berbeza pun halai. Okey, menyayangi pasangan. Saya kasih sayang, dia bukan hanya dengan alunan suara yang lemah lembut, tapi perlu kasih sayang dengan perbuatan tingkah laku. Kalau dekat ayah beli demam 50 batang, bagi badan besar ni tu, sayang. Di video ayah dan sebagainya. Yang tiga, ikhlas terhadap pasangan. Tidak ada hutang di sebalik itu. Tuan-tuan tahu lah ada seorang kahwin. Dia tayangkan ikhlas. Dia ada benar. Dia ada benar. Nak tahu dia ikhlas dia apa? Masa pasangan dia sakit. Pasangan dia dulu kat rumah sakit, hospital. Sakit. Maka dia tinggalkan suaminya. Rupanya layanan yang sama ni tak ikhlas. Masa suami sihat. Tak ambil apa nama tak ikhlas dia berat suami. Suami tak boleh beri apa lah. Ditinggalkan suami begitu saja. Ada lelaki menjadi orang baik. Ada tak? Ada banyak. Tinggalkan begitu saja. Orang lelaki pun sama. Kadang-kadang dia ada tujuan. Orang perempuan ni suka menghabiskan wang suami dia. Bidana dulu dia panggil pisau cukur. Pisau cukur. Betul tak? Perempuan pisau cukur. Perempuan pisau cukur. Jadi pisau cukur ni mana dia pandai menghabiskan wang suami. 1,000 suami bagi sekejap. Kalau duit suami ada satu suami tak bagi, dia pandai buat sampai suami boleh bagi sekejap. Abang nampak macam dapat duit tu. Ya, kemana tahu? Tadi saya tengok
1.000 kan? Saya minta mana tahu? Ada orang beritahu. Minta sedikit. Kamu minta tahu kepada saya kepada negeri, kamu minta. Yalah, masa dia ada dia orang minta. Dia pandai tak? Berapa kamu nak? Alah bang, sekali-sekala pasangannya 500. Oi, kamu minta 500, aku teruk kau dah. Alah, bagilah. Suami isteri minta ni bukan orang lain. Mak suami pun bagi. Besok minta lagi, nama lagi. Suami sempat guna 50 ni. Nak 50 dia boleh. Sebab apa? Tu orang bagi isteri pisau cukup. Isteri pisau cukup. Dalam seminggu tu dia kutip dalam masak. Dia cukup dalam masak 4 hari. Pisau cukup. Tapi kalau orang lelaki-lelaki, kalau orang lelaki-lelaki pandai menghabiskan wang isteri, orang panggil bang. Isteri menghabiskan wang suami, orang panggil pisau cukup. Kalau suami menghabiskan duit isteri, orang panggil apa? Ini hilang orang panggil misi ompu. Lagi hebat. Dia lagi hebat dalam pisau cukup lagi. Kalau minum, ya, kamu dah duit nombor, dapat imam pun. Abang ni, minta sikit. Abang ni apa? Alah, jadi isteri pas dia betul suami. Mana punya orang? Kamu ada berapa? Dapat berapa? Ni 5,000. Mana punya orang? Dapatlah kalau semua terlewati 2,000, bagi 5,000 dapat. Sudah bagi macam pun. Ini pun kau dan terbodoh bagi itu. Orang perempuan tu dia otak dia lemah. Yang mudah ditipu oleh suami dia. Sebab suami tak tanggungjawab. Kalau suami tu kerti sekali, jaga kebahagiaan orang tengok, tak jadi itu. Terang. Dan tahu lah. Ramai profesional. Saya tahu dia tu apa aku nak macam orang Islam. Profesional tapi jadi bodoh orang suami. Dia habis itu. Habis itu sampai 100,000, 200,000. Habis itu berikan suami. Saya tanya perempuan bagi berapa kata? Tak tahu Ustaz, jadi kau pernah ambil. Tak habis tadi. Kasih pay dan minta dia. Oh tidak mampu. Habis. Ikhlas. Yang keempat adalah menerima pasangan seadanya. Bila kita terima pasangan seadanya, kita tak nak lah nanti tak lebih-lebih. Kita tahu suami itu untuk kumpulan sokongan. Tak semua jadi profesional. Kacau. Betul, suami kamu itu belum profesional. Minta kat dia macam profesional. Letih kau kan? Betul tak? Menerima pasangan seadanya. Orang lelaki pun sobat. Tengok isteri yang tak apa lah, cantik kan? Macam tu kan? Ingatkan cantik. Cantik kan? Loh, terima tak? Rupamu ni kira cantik lah. Ada apa ni dengan kerbau di hutan? Cantik lah. Ada apa? Aku sayang padamu cantik. Kau cantik. Abang pergi dah ikhlas. Saya merasa mohon dengan Siti Nurhalidah. Ya, walaupun abang sayang padamu. Kau lah istriku dunia akhirat. Jagalah hati abang. Abang jaga hati. Bahagia kan? Ya Allah. Menerima pasangan salah. Okey. Saling bekerjasama. Jangan apa nama kerja. Kerjasama ni tolong-tolong. Nanti dia pergi. Kalau tanggungjawab suami isteri ada 3. Satu tanggungjawab suami, yang kedua tanggungjawab isteri. Pertama tanggungjawab suami, kedua tanggungjawab isteri, yang ketiga tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama ni maksud dalam kerjasama tolong-tolong. Tengok-tengok sibuk, takkan seorang yang bawa dia. Betul, nak makan cepat tapi tak nak tolong. Kalau nak makan cepat, kita tolong lah. Kalau tak mau tolong masak pun, anak yang menangis di buaya tolong tidurkan dia. Jadi tak boleh isteri sambil apa nama? Boleh ikan. La ilaha illallah. Jangan sebelah ni pegang buaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas itu minyak berhenti. Tak minyak berhenti. Dia ikan. La ilaha illallah. Minyak berhenti. Inna lillahi. Illallah. Kena tolonglah. Nak makan cepat tapi tak mau tolong buat apa. Kadang-kadang hujan turun. Hujan turun. Isteri tu tengok dalam ayam ke apa? Hujan turun. Bang, hujan turun. Ambil baju dia ampayan. Tolong ambil. Takkan ada. Mana kamu yang menyemutnya, kamu lah yang mengangkatnya. Oh, basah apa ni baju tu? Dia kena tolong dulu. Semua tengok akan pakai. Tolak ansur. Tolak ansur ni contoh saya senang. Bayangkan isteri melakukan salah. Bukan dekat. Salah, berat tu. Salah dan berat. Ini Rogaya. Ada apa? Ini kau nak apa? 2-3 jam, bukan 2 jam, 2-3 jam ni. Tolong boleh tak kau kari pala ikan? Boleh tak? Boleh tak lepas sering dapat?
Saya tak ada anak. Isteri apa kau ni? Tolong solat sama dia tu sedang hamil 8 bulan semua. Terus 9 bulan 2 hari lah. Terus aku buat saya sekali malaikat. Itu juga biar Allah yang buatkan. Lalu tu kan bagai tolong solat nama dia. Okey. Kadang-kadang bang, bukankah tahun ini janji nak balik rumah bapak saya? Ni ayah. Ya, memanglah tahun lepas rumah bapak abang. Tahun ini terpaksa sendiri rumah bapak abang. Inilah abang tak adil. Kalau kena bapak abang tahun ini tak berbuat sihat. Memanglah abang ini yang beli rumah bapak kamu. Tapi tahun ini bapak abang tak berbuat sihat. Nanti dia mati, balik rumah bapak kamu terus. Oh tu, bini pun dia rasa tahun ini dia mati lah. Ambil kuat lah. Tolak masuk nama. Okey. Benar cerah tentang memahami kerja pasangan. Contoh saya nak beritahu tadi dia macam isteri polis ni tak faham kerja. Kenapa faham kerja apa pasangan? Kerja saya kan, dan ini malam-malam pergi ceramah, pergi forum. Kan pergi forum pakai baju kebangsaan. Kan? Isteri dah faham. Kalau isteri tak faham, dia kata saya pergi kahwin lain. Kita mahu bini, dah tak faham. Dah. Saya keluar forum, apa nama? Sebulan, kata saya keluar dalam 15 bulan. Berarti bini saya terjadi 15. Kalau orang dia tak faham lah. Dah. Orang tu orang kata, bini dia. Dia biasanya kita menikah ni. Atau menikah ni, bini dah jadi ya. Tak tahu, dia tengok bini muda ada siang, tapi malam ada yang malam dah, dia balik berapa? Balik tengah malam, balik cerah. Cerah semua balik tu, dia cerah mana? Kata, bini dia, tak apa aku. Tak apa, dia bawa kacau, motor kita. Buat relax ya. Orang nak datang. Dunia dia kata mata. Dia kata habis. Kalau kita tak baca Quran, tidak. Lebih faham. Jadi kita kena faham kerja pasangan. Tuan pasangan kita tak jawab. Kenapa? Sebagaimana kita mahu dia memahami kerja kita. InsyaAllah semua memang boleh bahagia. Ini selepas kahwin. Kemudian berkongsi perasaan. Ini pun penting. Perasaan ada dua kan. Satu suka, satu duka, satu gembira, satu sedih. Berlawan anak positif negatif. Kalau pasangan kena gembira, kita kena gembira bersama dengan dia. Jadi dia akan contoh masa isteri mengandung dia sorang. Apa? Saya berbadan dua. Suami alhamdulillah kita bertiga. Dia berbadan dua. Dia orang tiga. Alhamdulillah. Tapi kalau bini banyak yang lelaki, bang saya pergi klinik tadi disahkan saya berbadan dua. Tidak lah. Orang pesan beringat-ingat hati-hati. Tu lekat di perut. Lama lagi menjadi bapa ni. Aku nak ingat. Bukan dia nak berkongsi gembira, dia marah pula kau ni. Bang saya berbadan dua, saya mengandung. Alhamdulillah bertambah rezeki kita. Dan bagus. Bang saya naik pangkat, yang orang dia siku. Suami bercikgu dia. Bang saya naik pangkat. Jadi apa? Contoh. Alhamdulillah. Di sekolah yang sama tak? Tidak. Habis itu sekolah mana? Sekolah yang abang mengajar sekarang. Ya, 6. Tapi dia, bini motor di situ. Di sana belajar. Ni orang motor. Di sana. Kongsi kegembiraan. Sedih pun tak apa lah kena kongsi. Tapi bukanlah orang suruh pelihon tu. Bini teriak. Oh, dia kecil. Ayo, ni kan? Tak tahu. Suami dah. Balik bini lah. Bini memang tak bapak saya bawa tu ni. Kongsi. Artinya pasangan sedih, kita sedih sama lah. Walaupun darjah dia tu tak serupa. Tapi sedih. Ni gelak pula. Abang bapak ni kan. Alhamdulillah. Lepas tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa abang kata tu? Bapak kamu dengan aku tak setuju lama lah. Elok lah dia dengan aku. Senang kan aku balik. Tu dia kan. Suami apa tu. Ni ayam ni. Macam mana? Tentu tak saya faham. Orang ceramah suka
Tentu apa sebab? Bukan kerja kau. Ceramah ini dia menggunakan air liur. Jadi air itu kering. Atau dia terpaksa ganti. Tapi sekarang ni dia belum kering sebenarnya. Tidak perlu diganti lagi. Misalkan ada salah tempat tu lagi special. Salah tempat dia tanya, dia bukan tahu. Saya ceramah banyak tempat dia tahu. Tanya dulu, Ustaz nak minum apa? Sebelum ceramah, Ustaz minum apa? Orang tanya-tanya, kita ceramah dulu, nanti kita ceramah ni. Jadi minum selepas ceramah tu. Rupanya sesi ceramah. Minum apa? Kita cakap, ya macam mana cakap balik? Tak ni masa ada ceramah nak minum apa? Oh betul lah. Oh boleh minta lah? Boleh? Saya kalau boleh, bawa teh. Dia pergi order semua, masjid dekat dengan depan kedai. Dia order semua, bawa teh semua. Bawa teh semua, Allah saya melawak anda kurang sedap. Dia bawa semua teh. Saya minum teh sedap, nanti setengah jam takkan ganti. Sebab teh dia hantam selama 3 jam. Jam ni ayam juga, jawab ayam juga. Okey. Okey. 9, menerima kekurangan pasangan. Tuan-tuan, kita kena anggap lagi tak sempurna. Mana ada manusia sempurna? Tak sempurna. Pakai cermin mata, artinya mata rabun. Betul? Mata rabun. Rambut berubah, artinya sudah tua. Jalan bongkok, artinya tidak lurus. Betul? Gagah, artinya tidak pasir. Bini cantik, tapi gagah. Bang. Bini cantik, tapi kalau tu cantik, dia mesti menang sebab ciri-ciri kita dengar ialah kecantikan. Tidak dengar pada seorang. Kalau dengar seorang, salah. Dengar bang. Sambil buat, ada apa? Duit. Jangan terima lah. Kalau secara kikir, memang tak boleh. Tak. Ya, betul. Tentang pernah belajar PKU semayang. Saya semayang. Orang gagak. Orang gagak ni makhluk jadi imam. Jadi imam makhluk. Walaupun dia ustaz, tapi dia gagah. Kalau dia jadi imam, kalau nanti ustaz lah, cari ustaz tak gagah. Nanti dia jadi mana? Makruh jadi imam. Sebab bila jadi imam dia lambat habis sembahyang. Itu makruh. Sebutan tak betul. Allahu Akbar. Kan di zahir ulang. Dia pun ya Zin makmum belakang amin makmum baca makruh orang tak apa yang mana kita terima tarik pergi baik maaf kekurangan pasangan. Jadi pasangan dia tak terima lah macam mana dia kena. Saya malam pernyataan UN saya sama saya tumpah saya jangan pergi ke kereta dia besar. Jom. Oh, yang bini dah ni. Mau ayam bini anak buh. Saya sembang dengan agak dia gerak. Saya sembang orang gerak saya gerak. Mereka. Orang gerak tu. Tapi yang bentuk anak perlu lebih lah tapi gerak tak baca lah. Untuk dia mau mengajar saya mau kalau gerak tu ada yang tentu. Okey, kekurangan pasangan. Tak masalah. Kalau dia IQ dia rendah sikit, tak masalah. Kalau bicara dengan orang tadi beza. Janganlah pergi tengok bini tu. Bodoh atau tak ni. Bodoh. Orang boleh. Ada benar yang kita pandai. Ada benar yang kita pandai. Ada benar yang kita bodoh. Ada benar yang kita bodoh. Ada benar yang kita pandai. Ada benar yang pasangan kita bodoh. Tapi ada benar yang dia pandai. Gabungan pandai bodoh tu menghasilkan rumah tangga bahagia. Ni dia pakai dia seorang pandai. Mana boleh? Ini macam tuan-tuan pernah dengar itu tentang profesor di Terengganu ni. Orang Terengganu dengar, kalau tak pernah dengar, ambil belasnya. This story come from Terengganu. Di Selatan Lama ni, profesor
Dia bukan UIN. Jadi tak tahu orang teknologi persaingan orang malam. Setahun berlaku di Terengganu. Orang saya tahu. Tak mau lah 20 serpihan. Setahun ini. Profesor ni dia seorang yang ni. Orang dia boleh. Satu hari, pemandu dia bawa sampai ke universiti. Lepas itu, dia kelangku bila mat. Ni, kamu bawa sekawan beli. Pemandu pun, baik tuan. Orang tanya, tuan ni tuan. Baik tuan. Itu profesor tunggu beli, soal bak terbaik. Surat kabar yang diucapkan terbaik. Sebab apa? Pemandu cari tak jumpa, tak pernah tahu. Pergi tengok kat sip belakang, tak ada. Sip belakang tak ada. Pergi buka bonet belakang, tak ada juga. Pergi buka bonet depan, lagi tak ada. Ada enjin. Soal apa profesor tinggal. Cari, tengok tak ada. Tengok bawah alam kiri, tak ada apa. Lama, dekat 20 minit. Lepas tu, kan apa okey, sip belakang. Dia pohonnya kuat sangat. Dia kata, kat sini tapi lama. Sampai ke bawah. Mungkin beli, mungkin cak sabar kan, mungkin sabar. Mau cari jumpa tuan. Mungkin bodoh. Letak kat belakang. Bodoh. Allah kecil hati 3 kali kena kata bodoh. Maka malu ni dia tekan dia bodoh, buat kepala mat bodoh kata bodoh. Nama-nama dia buat tak bodoh. Nama menurut tak. Kalau tuan pandai, saya bodoh. Cuba tuan buat ayat. Dia suruh profesor buat ayat 50 kata perkataan. Setiap ayat mula nurut J. Orang Terengganu. Setiap ayat mula nurut J. Buat ayat 50 perkataan. Setiap perkataan mula nurut J. Setiap perkataan mula nurut J. Profesor tu kata mu bodoh, mana boleh buat? Setiap perkataan mula nurut J. Tu kata mu bodoh, mana boleh buat? Boleh tuan, tak boleh. Boleh, mana boleh? Mandu tak? Boleh. Boleh buat tak? Dia suruh mandu tu buat. Mandu buat lah. Agak kata nak boleh buat. 50 perkataan, setiap perkataan mula huruf J. Kita boleh buat? Perempuan boleh? Ini kita buat dalam universiti ni. Universiti ni nama perempuan ni. Boleh buat? Pemandu tu membuat ayat 50 perkataan, dia bilang huruf J. Yang orang ni bahasa Terengganu. Tuan dengar ni, nak buat 50 perkataan. Huruf J semua. Profesor mendengar. Jenab janguk. Jenab tu Zainab. Orang Terengganu pergi Jenab. J. Janguk cantik. 2. Jenab janguk. Profesor mendengar. 2. Yusuf jeling jenab. Yusuf jeling jenab. 3 macam bodoh. Lewang. Profesor lewang. Profesor mampu buat semua orang. Yusuf jeling jenab. Lewang. Jenab jual. Jual apa jenab? Jenab jual. Orang. 7. Yusuf jeling juga. 10. Yusuf jeling juga 10. Jenab jual. Yusuf 13. Ini buat 50 ni. Jenab jual Yusuf 13. Yusuf jeling jenab juga. Orang. 17. Yusuf jeling jenab 17. Jenab jual Yusuf 20. Yusuf jamuh jenab. Jamuh pegang. Jamuh tu pegang. Yusuf jamuh jenab 23. Jenab ceri 25. Jenab ceri tak jamuh. Jenab ceri 25. Yusuf jamuh juga 28. Jenab ceri 30. 30. Yusuf jamuh jenab juga 34. 34. Jenab ceri Yusuf 37. Yusuf jamuh jenab juga 40. Jenab ceri Yusuf jangan Yusuf 42. 42. Yusuf jamuh jenab juga 47. Jenab Yusuf jangan Yusuf 54.
Kalau kita dah mau parai, dah kena tunjuk bukti, mau parai, mampu ya. Jadi tentang saya buat kita ni untuk dakwah kita. Bukan semua kita pandai. Kalau kita ni ada benar, kita potong bawang, tak pandai orang potong bawang. Kita irisan yang besar-besar kita pandai. Mereka tidak tahu sebab mereka rajin. Kita potong bawang besar-besar setting saya. Cepat kecil. Kalau temu nama belajar ni, orang mumpai pandai. Orang lagi dia tak pandai temu, dia pandai makan saja. Sikit-sikit berang, okey. Jadi kita menerima kekurangan pasangan. Boleh terima, insyaAllah menerima bahagia. Tapi menerima tu berusaha untuk membaikilah, yang boleh baikilah, yang buat channel ada bodoh. Bawa dia pergi kelas belajar. Kamu ni tidak bodoh, tak apalah, kamu terima lah, kamu bodoh, bodoh lah, kamu sampai mati. Bukan itu. Kalau perlu diajar, ajar. Tapi kalau jenis cacat ni, kekurangan fizikal, tak apa nak buat macam mana. Mata dia sebelah bawah kulit, sebelah kiri orang dia. Betul tak? Dari dia je, muka dia jadi 4 segi. Orang ni bulat dia 4 segi. Kamu ni hempong ni 4 segi ni. Orang ni semua isteri dia buat semua bulat ni, isteri pun 4 segi. Inilah untungnya abang. Cuba abang tengok ramai-ramai orang isteri. Siapa yang isteri muka 4 segi? Abang serangnya orang yang tak ada. Sampai tak, ya juga abang. Kan saya dah kata. Sampai kuat. Okey. Berkongsi pandangan dan pendapat. Berkongsi pandangan dan pendapat. Abang tengah balik, abang tanya. Ni abang sedang nak beli produk baru ni, setuju ke kamu? Jangan membeli ya. Oh, kenapa tu setuju? Saya lama nak beli tu abang. Suami pun, abang saya tanya ya, kan beli pun. Itu bagi saya ganti orang. Okay. Kalau abang setuju lah abang, kita nak beli yang jenis macam mana? Yang Itali sudah ada dalam rumah kita. Produk cantik pun sudah ada dalam rumah kita. Kamu dah yang macam mana pula? Nanti dia begitu lah. Ini dia paling okey, menghargai pasangan. Tu, mau tengah bahaya, jangan mengingat. Terima kasih bang. Tu menghargai. Apa yang jadi? Bagi hadiah. Okey, payah mana? Betul puji. Puji tu. Orang lelaki yang puji isteri, ya Allah, punya susah. Kalau isteri masak sedap, kata orang perempuan ni kan dia terkenal dengan manusia yang suka makan dia. Dia orang perempuan. Tahu tak dia? Makan dia. Dia ni dia orang benar kalau puji dia punya dia. Tapi saya tak suka dia. Kalau dia tak nak makan. Sedap, puji dia tak nak beli. Dulu dalam 10 tahun lepas, 10 tahun, 12 tahun lepas, saya puja dia sedap.